Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kita berjumpa dalam siaran Garasi TV untuk hari ini 7 hari bulan Januari 2021. Kita mula sekarang 4.15 tuan-tuan untuk minggu ni sebab kita ada banyak barang. Jadi kerana kita ada 4 item besar yang datang, lebih kurang 400 live per item, so kita ada 1,600 barang dalam stok. Jadi kita akan start pukul 4 bagi membolehkan lebih ruang kita menjual, kerana dulu kita tak banyak stok. Kita start pukul 4.45 dan habis 6 suku sejam setengah. Tapi kerana ada banyak stok, kita start awal. Jadi mulai hari ini notification saudara tu standby je untuk pukul 4.15 kan saya akan naikkan barang. Kebanyakan barang sebelah petang adalah barang yang lebih murah daripada barang sebelah malam. Untuk petang ni saya akan naikkan istimewa dia adalah jaket bomber dan juga jaket jeans yang ada semalam. Saya mungkin naikkan seluar sekali. Dan kita juga ada combo jersey petang ni 4 lai 80 saya rasa. Saya tengok nanti kualiti dia berapa saya nak bagi tuan-tuan. Share dulu supaya saya boleh berkongsi juga beberapa perkara menarik hari ini untuk tuan-tuan tahu, terutama keadaan banjir, keadaan COVID-19 banjir yang paling serius kerana semalam berlaku tragedi yang saya rasa tak dapat diterima akal. Apabila sekali lagi banjir yang melanda lebuh raya Pantai Timur, Raub di Gelam. Saya rasa muskil macam mana lebuh raya yang banjir, lebuh raya utama yang banjir, tiada notis dikeluarkan hingga menyebabkan bas dah tenggelam semalam. Jadi ini satu peristiwa yang saya sedang fikir tak masuk akal. Kerana ramai orang confused dengan status pergerakan daripada Pantai Timur ke Kuala Lumpur, kerana banyak bas ekspres yang bergerak ke Kuala Lumpur tidak mendapat briefing ataupun penjelasan daripada majikan mereka bahawa yang tenggelam adalah highway lebuh raya Pantai Timur di Gelam Raub. Jadi semalam sebuah bas tenggelam kerana menyangkakan highway tersebut dibuka dengan selamat, dan saya pun tak pasti antara kenapa tidak dinaikkan notis ditutup pada jalan yang tenggelam, kerana ada 2 jalan yang tenggelam. Bas pertama lepas jalan tenggelam tapi kata penumpang lepas dalam keadaan yang sangat mengerikan, dan apabila dia melalui kawasan banjir yang kedua, pondok yang ada di tepi banjir itu telah tenggelam mengikat bumbung, tetapi bas masih lagi melintasinya kerana dia tak perasan pada waktu malam, dan akhirnya bas tersebut tenggelam dalam air. Mati enjin dia, penumpang turun dan diselamatkan oleh penduduk di Kampung Gelam dan ditumpangkan di surau berdekatan Raub. Ini jenaka juga tuan-tuan, bagaimana pergerakan kita dalam perjalanan ke Pantai Timur utamanya, jalan raya, lebuh raya tidak digazetkan sebagai kawasan yang tidak selamat dilalui. Jadi ramai orang lalui, mereka confuse antara menggunakan laluan dalam dan laluan utama. Tapi yang tenggelam semalam disahkan oleh Astro Awani adalah lebuh raya Pantai Timur. Dan sangat mengejutkan kerana 40 lebih nyawa yang berada di dalam bas hampir berdepan dengan maut. Kalaupun saya tak membesar-besarkan cerita kerana gambaran air yang digambarkan agak laju, kalau kenderaan dah tentu di bawah arus. Jadi ini antara perkara yang hari ini kita akan update mengenai pentingnya maklumat dan juga mereka yang bergerak sama ada ke Pantai Timur ataupun ke mana-mana kawasan yang dilanda banjir, berhati-hati. Saya juga ingin mengingatkan saudara bahawa angka kematian telah meningkat kepada 8. Angka kematian banjir telah meningkat kepada 8 dan satu lagi satu lagi mangsa sedang dicari, baru saja tenggelam malam tadi. Seorang remaja berusia 15 tahun di Kelantan yang menjalankan operasi membawa sampan untuk membantu orang kampung berpindah barang-barang, tetapi akhirnya setelah 2 hari dia bekerja, mungkin kurang tidur dan kehilangan tenaga atau berada dalam keadaan sejuk kerana ditimpa hujan, remaja ni tenggelam dan jatuh daripada sampan dan tak mampu berenang, dan hingga kini tidak ditemui. Kita doakan panjang umur, walaupun mengikut laporan bahawa rakan-rakan melihat dia tenggelam dan langsung tak mampu meregang arus dalam keadaan terkapai-kapai kerana kurang tidur dan juga kerana kesejukan, kerana dia hanya menggunakan kemeja biasa dan seluar biasa saja, meredah operasi banjir membantu orang kampung selama 48 jam. Ini benda yang saya ingin nasihatkan kepada saudara bahawa berhati-hati kerana dalam keadaan kelam kabut pihak keselamatan menguruskan kawasan banjir yang begitu luas. Walaupun kita ada hampir 7,000 pasukan keselamatan yang bertugas dalam operasi banjir kali ini, tetapi berhati-hati kerana ada kecuaian dalam menghantar isyarat mengenai kawasan lebuh raya yang selamat dilalui oleh kenderaan berat dan kenderaan ringan. Jadi peristiwa yang berlaku di Raub semalam adalah satu pengajaran. Kerana sebelum ni pun kami di sini pun confused kerana ramai yang mengatakan bahawa lebuh raya itu selamat dilalui. Rupa-rupanya terdapat 4 kawasan yang ditenggelami air.
Jadi dia lalu kawasan tenggelam yang pertama lepas, yang kedua itu yang dia sangkut, dan katanya di depan keadaan tenggelamnya lebih dalam airnya. Jadi berhati-hati saudara yang sedang membuat laluan dari Rebuh Raya Pantai Timur, terutama di Gelam Raub, kerana keadaan banjir on and off. Ada masa air itu bertakung, dia lepas untuk bas. Bila datang lagi hujan, air itu meningkat dan juga dan mampu menenggelamkan separuh badan bas. Bagi mereka yang berada di Kelantan, banjir makin meningkat. Anda pun dah tahu Jeli, Kuala Kerai, Rantau Panjang terutamanya. Rantau Panjang dianggap bandar yang paling terbencana kerana telah mengalami banjir pada November, Disember dan sekarang Januari. Jadi 3 kali Rantau Panjang tenggelam. Dan saya juga ingin mengingatkan anda bahawa musim tengkujuh ini belum lagi berakhir. Jadi bagi mereka yang nak berhari minggu pada hujung bulan ni dengan keadaan orang Malaysia yang euforia, istilah dia euforia bagi istilah histeria yang lain, untuk bawa anak bercuti, untuk menikmati mandi di air terjun, untuk menikmati mandi di kawasan rekreasi, terutama mereka yang berada dalam zon hujan lebat ni, Lembah Kelang, Johor Selatan, Pantai Timur keseluruhannya, dan di kawasan-kawasan di Pahang. Perak juga telah mengalami kawasan banjir. Jadi berhati-hati kerana rekreasi mungkin lagi satu sumber bencana apabila anda mungkin mengalami kepala air ataupun arus laju di sungai yang mampu menenggelamkan anda dan keluarga. Dan macam biasa juga, saya berada dalam keadaan tak tahu apa nak cakap mengenai mereka yang bercuti dan pulang. Untuk pengetahuan saudara, 14 kluster yang dibentuk di Kuala Lumpur sekarang ni yang serius ni, yang membabitkan satu keluarga 16 orang. Dan mati seorang anggota keluarga tu hari ini, disahkan mati, iaitu yang berusia 56 tahun, disahkan mati semalam. Adalah kluster yang pulang bercuti. Kita jangka yang KL akan merebakkan penyakit kepada yang berada di luar KL, tetapi tidak. Ini yang kena adalah mereka yang berada di KL dan pulang ke kawasan yang mempunyai kluster. Jadi bila pulang saja ke Kuala Lumpur, ada 16 orang disahkan positif, dan dalam sekelip mata yang paling tua 56 tahun, seorang wanita yang mengalami penyakit 3 serangkai darah tinggi, lemah jantung dan juga buah pinggang, meninggal. Jadi saya ingatkan lagi saudara, bahawa sukar untuk kita memberi maklumat kepada orang Malaysia, terutama orang Melayu, untuk mengelakkan percutian, kerana mereka yang menerima gaji, yang menerima bantuan BPN ni, dan menerima wang KWSP, yang pertama saudara fikir adalah untuk berjoli dan berpoya-poya. Semua orang berpegang kepada konsep takdir yang agak tak masuk akal, dengan mengatakan bahawa kalau anda nak kena, anda akan kena. Reda dan tawakallah kepada Allah. Jadi ramai berpegang pada begitu, menjadikan KP Kementerian Kesihatan kini berada dalam keadaan panik. Kerana secara keseluruhannya, Hospital Malaysia hanya mampu menampung 23,000 pesakit kalau di seluruh Malaysia. Tetapi oleh kerana zon merah akibat jangkitan ini berada dalam kawasan-kawasan padat, bererti Kuala Lumpur, Selangor, kini tidak lagi berupaya menampung pesakit di hospital. Itu menyebabkan hari ini mereka mula nak menggazetkan pesakit bergejala ringan. Berarti dulu kalau disahkan positif ya saudara, tapi sekarang bergejala ringan pun saudara akan diisolasikan di rumah saja. Ini satu lagi kesan panik kerana tak ramai orang diberi penerangan, tak ramai saluran televisyen dan media memberi kaunseling kepada anggota keluarga bagaimana nak mengenangani sekiranya seorang daripada anggota keluarga saudara disahkan positif COVID-19, tetapi dia perlu diisolasikan di rumah. Apa pakaian dia perlu pakai, macam mana nak isolasikan dia, macam mana untuk memastikan saudara tidak berkontak dengan dia. Saya muskil adalah sekiranya mereka tinggal di PPR atau tinggal di Pangsapuri yang keluasan 1,200 atau 1,300 kaki persegi. Bagaimana kita nak menentukan jarak bahawa orang yang di kuarantin ataupun self isolation di rumah ni tidak menjejaskan anggota keluarga yang lain? Apa prosedur dia sekiranya dalam rumah yang sama ada warga tua dan ada kanak-kanak? Jadi inilah yang perlu kita bayar apabila kita mempunyai prinsip bahawa buat saja, tawakal, reda pada Allah. Kalau nak kena, kenalah. Kalau tak kena, tak apa. Sekarang dah bila dah jadi hingga angka potensi jangkitan adalah 24,000, negara berada dalam keadaan yang panik. Saya bersetuju jika sekiranya kerajaan melancarkan PKP penuh semula secara lokaliti. Bererti sekiranya daerah cerah disiarkan sebagai daerah merah, bererti PKP penuh akan dilancarkan di cerah saja. Ini yang sedang dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan kepada MKN. Mesyuaratnya pagi tadi, kita boleh tunggu sidang akhbar petang nanti oleh KP Kementerian Kesihatan Malaysia untuk melihat apakah pelaksanaan PKP penuh lokaliti berdasarkan kawasan yang benar-benar zon merah.
supaya kita tak melancarkannya di peringkat nasional hingga semua struktur ekonomi akan lumpuh. Tetapi perbicaraan PKP lokaliti nampaknya munasabah ketika angka jangkitan langsung tak masuk akal, dan semalam kita pecah rekod lagi 2,553. Saya jangka hari ini pun tak mungkin kurang daripada 2,000. Saya dah mengingatkan saudara bahawa Institut Kajian Kesihatan Amerika Syarikat yang membuat kajian global berdasarkan R0 ataupun keboleh jangkitan tu telah menggazetkan Malaysia akan berada pada angka jangkitan 2,000 ke 3,000 sepanjang Januari, dan angka jangkitan akan meningkat pada 5,000 menjelang 21 Mac depan. Itu update yang saya bagi pada saya tentang banjir dan juga tentang COVID ni yang paling serius, sebab saya nampak kata orang dah give up untuk berjuang. Orang pun dah give up untuk menahan nafsu. Orang pun dah give up untuk kita jaga kita. Jadi ramai orang merentas sana sini tanpa lagi takut. Semua orang mengambil langkah-langkah fizikal saja, memakai penutup muka dan kemudian mengamalkan penjarakan sosial hanya untuk mengelakkan disaman 1,000. Tapi secara prinsipnya, semua orang tidak berfikir bahawa mereka mendedahkan diri mereka kepada COVID, dan akhirnya kalau mereka saja mati tu okey sebab dia nak benda tu. Tapi masalahnya dia akan menjadi perumah yang akan menyebarkan kuman COVID kepada keluarga, kepada warga tua dan kepada orang lain, ke pejabat, ke semua tempat. Ini masa dia untuk saudara fikir apa yang kita perlu bayar apabila kita memilih untuk melonggarkan PKP bersyarat dan PKP pemulihan bagi membolehkan ekonomi berkembang. Kita mendapat wang bernilai 300 juta sehari kalau mengikut Kementerian Perdagangan Antarabangsa. Tapi dalam 300 juta tu kita terpaksa menyerahkan sekurang-kurangnya 30,000 jangkitan sebulan dan tak kurang daripada 100 nyawa sebulan. Saya rasa kalau kita rasa itu berbaloi, 100 nyawa nilainya baru dah lebih kurang dalam 3 juta kalau kita nak mengejar 300 juta. Jadi bayar saja dengan kematian. Ini bukan pandangan, ini memang sindiran yang sinis dah. Kerana saya nampak kata terutama orang Melayu sendiri, konsep pesta poranya. Saya baru saja membaca akhbar laporan kebanggaan sekumpulan penunggang basikal yang memilih waktu COVID-19 ini merentas seluruh Malaysia dengan berbasikal. Bukan merentas utara dan selatan dengan berbasikal secara berkumpulan dan beramai-ramai. Yang saya fikir kata aktiviti itu adalah aktiviti yang tak sepatutnya yang tak sepatutnya dilakukan ketika COVID sedang mengganas. Dan dengan bangganya mereka menggambarkan mereka tidur di merata tempat untuk membuktikan bahawa mereka adalah pelumba yang berani untuk merentas 1,000 lebih kilometer secara berkumpulan. Tak ada apa update berapa kita ada view sekarang? 300 itu yang saya update kepada saudara. Kalau kata dari segi vaksin, saya dah jelaskan semalam. Ada seorang pula jelas dia tak faham kepala ekor. Bila saya jelaskan dengan mengatakan bahawa suntikan vaksin ni, suntikan yang pertama akan memberi imun ataupun kekebalan kepada tubuh dengan 50% selepas 7 hari. Dia tanya pula tentang ujian klinikal yang ketiga. Saya kata sekarang ni bukan peringkat ujian klinikal, kerana ujian klinikal adalah data yang dibuat oleh sukarelawan, 46,000. Sekarang suntikan adalah suntikan yang diamalkan di seluruh dunia sebagai suntikan yang telah dilaksanakan sebagai projek menentang COVID-19. Jadi ujian klinikal adalah satu hal yang lain. Apa yang ada sekarang adalah WHO dan juga syarikat yang mula menyuntik vaksin ini telah memberitahu bahawa vaksin yang pertama hanya akan berkesan setelah 7 hari disuntik dan memberi kekuatan 50% pada sistem imun tubuh. Dan kemudian selepas 28 hari apabila saudara menerima suntikan kedua, 28 hari selepas suntikan pertama dan 7 hari selepas hari yang ke-28 suntikan kedua tu, barulah imun tubuh saudara akan meningkat kepada 94%. Jadi ini yang saudara perlu waspada, kerana ramai orang tak faham apa berlaku, seperti mana saya sangat terkejut kerana ramai orang tak tahu di kawasan mana banjir sedang berlaku. Jadi semalam adalah insiden yang sangat memalukan apabila sebuah bas ekspres komersial yang mengutip tiket kepada orang ramai tidak mendapat briefing mengatakan bahawa laluan di Raub tenggelam, laluan LPT di Lebuh Raya Utama tenggelam. Jadi dia lalu juga dan bernasib baik kerana banjir yang pertama dia lalu, dan banjir yang kedua telah menyebabkan penumpang panik kerana penumpang nampak di hujung tu adalah bumbung wakaf telah pun tenggelam hampir ke puncak bumbung. Tapi bas tersebut merentas juga kawasan yang dipercayai tenggelam antara 8 hingga 10 kaki. Tapi nasib baik 40 orang tu selamat turun walaupun bas tersadai dalam air. Dan terima kasih juga pada penduduk di Gelam Raub yang melancarkan bantuan pada mereka semalam, memberikan mereka makanan, memasakkan makanan, menyediakan kain selimut kerana semuanya basah kuyuk dan beg mereka tenggelam dalam kawasan isian beg bas yang turut tenggelam dalam banjir.
Ini kadang-kadang ada banyak jenaka tentang Malaysia. Walaupun kita bersedih, kita pun hairan macam mana operasi lebuh raya. Kita ada pengendali lebuh raya, kita ada syarikat bas yang mengendalikan perjalanan. Bagaimana orang tidak boleh mendapat maklumat di kawasan mana banjir telah menenggelami lebuh raya, hingga menjadikan tragedi bas semalam. Okey. Yang uniknya kalau kata laporan daripada penumpang tu yang disiarkan Astro Awani, tiada notis apa pun. Bas tu jalan je. Hingga dia kata banjir pertama menyebabkan bas tu bergoyang. Bila kena yang kedua tu, dia kata dia dah nampak arus dan bumbung wakaf yang berada di tepi lebuh raya dah tenggelam, nampak ujung bumbung je. Macam mana pemandu tu masih lagi boleh meredah. Dan akhirnya bas tu mati. Dan baik dia bas, kalau kereta saya pun dah dipukul arus, sebab saya nampak gambar air yang mereka ambil agak laju. Okey. 300 lebih saya akan belanja saudara saja ini hari dengan jaket dulu sebelum saya naikkan jin. Jin ada banyak sebenarnya, tapi jaket barangkali kalau saudara tak nak, saya akan naikkan t-shirt. Kita ada banyak option dalam minggu ni, dalam sepanjang bulan Januari. Kita akan naikkan banyak barang siang dan malam secara agresif. Saya akan run siang 2 jam untuk memastikan sekurang-kurangnya kita boleh mengeluarkan barang yang ada stok pada kita ni, dan juga malam 2 jam. Berita gembiranya, besok kita akan bersama dengan IRM, Islamic Relief Malaysia, untuk saudara mendengar kerja-kerja kemanusiaan membantu orang Islam di seluruh dunia. Mungkin kita akan dapat sedikit story Al-Qud di bagaimana IRM menjalankan sekolah untuk menyekolahkan anak-anak Palestin di Gaza. Dan yang menariknya, lusa kita akan ada dengan salah seorang daripada founder mydenim.org, Fahmi Ghazi, dan juga dengan chef dengan brother Chi Cheese Denim. Lusa kita ada Pian Habib. Saudara minta saya nampak posting-posting Pian Habib. Saya terus saja WhatsApp nak call, memang pelik lah. Saya WhatsApp Pian, dia kata, okay, no problem brother, share location, aku akan sampai. Gua sampai tempat lu. Saya kata sampai, baca puisi dan bawa buku untuk memberikan gambaran, kerana saudara hari itu saudara tengok baca puisi cara sayembara, tapi kalau melihat cara Pian adalah sangat autentik. Itulah dia kata the only Pian Habib yang ada.